Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Pada video kali ini kita ada satu cerita politik panas yang datang terus dari Muktamar PAS, dan percayalah, cerita ini bukan sekadar berita yang biasa. Ini cerita tentang bagaimana PAS mula menunjukkan taringnya khususnya di Sabah. Bayangkan ya, dari dulu PAS hanya dilihat sebagai parti tambahan dalam gabungan politik, tetapi kali ini mereka bukan saja ingin bertanding di PRN 17, malah sudah mahu letak nama calon ketua menteri untuk Sabah. Soalan besarnya, adakah rakyat Sabah akan terima calon dari PAS yang selama ini dilihat sebagai parti semenanjung? Mari kita ulas, mari kita kupas dengan lebih mendalam. Baiklah sahabat-sahabat semua. Dalam perbahasan di Muktamar, perwakilan pemuda PAS Selangor, Muhammad Sukri Omar dengan penuh keyakinan mencadangkan supaya PAS menamakan calon ketua menteri Sabah. Calonnya bukan orang lain tetapi seorang tokoh yang agak dikenali di Sabah, yaitu Dr. Ali Akbar Gulasan. Siapa sebenarnya Dr. Ali Akbar ini? Beliau merupakan seorang adun lantikan selepas PRN Sabah 2020 di bawah gabungan GRS ketika itu, dan juga pernah menjadi ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Nama ini bukan asing dalam dunia politik Sabah, walaupun tidak lahir dari kerusi pilihan raya. Muhammad Sukri menegaskan bahwa Dr. Ali Akbar sudah menunjukkan prestasinya sepanjang menjadi adun lantikan, dengan hubungan yang rapat bersama masyarakat tempatan. Menurutnya, PAS wajar menjadi pengemudi Perikatan Nasional dan langkah menamakan calon ketua menteri adalah strategi untuk menunjukkan keyakinan parti. Dengan kata lain, PAS tidak mahu lagi duduk di belakang. Mereka mahu duduk di depan, mereka mahu memimpin dan menjadi big brother dalam Perikatan Nasional. Tetapi kalau kita tarik balik ke Januari 2023, kita akan nampak masalah besar di sini. Masa itu, Ketua Menteri Sabah Haji Jinor mengumumkan bahwa GRS akan menjadi gabungan tempatan Sabah sahaja. Parti luar dari Semenanjung termasuklah PAS tidak lagi dianggap sebagai sebahagian daripada GRS. Dan sejak itu PAS berfungsi sebagai pembangkang dalam DUN Sabah. Maknanya sekarang, PAS coba untuk membuat satu comeback dengan menamakan calon ketua menteri, walaupun mereka bukan sebahagian daripada gabungan tempatan utama. Tidakkah ini menimbulkan tanda tanya yang besar? Tambahan pula, PRN Sabah dijangka akan diadakan sebelum hujung tahun ini. Jadi, masa semakin suntuk dan parti-parti politik semua tengah bersiap sedia. PAS pula sudah siap dengan strategi lain, yaitu melalui sayap pemuda mereka mendesak supaya sekurang-kurangnya 1/3 calon PRN Sabah adalah anak muda. Kalau digabungkan dengan cadangan menamakan Dr. Ali Akbar sebagai calon ketua menteri, jelas bahwa PAS coba untuk main dua kad serentak, yaitu yang pertama kad pemimpin berprestasi dan yang kedua suara anak muda. Namun, kita tidak boleh abaikan realiti politik Sabah. Sabah adalah negeri yang amat sensitif dengan soal dominasi parti dari Semenanjung. Kalau kita imbas balik sejarah, parti-parti tempatan sentiasa menolak campur tangan yang dilihat sebagai luar karena ia dianggap menjejaskan otonomi Sabah. Jadi apabila PAS secara terbuka mencadangkan calon ketua menteri, persoalannya, adakah orang Sabah akan melihat ini sebagai satu usaha untuk membantu ataupun sebagai satu bentuk campur tangan dari Semenanjung? Dan disinilah datang kontroversinya, kawan-kawan. Kita kena tanya, adakah PAS benar-benar ada sokongan akar umbi di Sabah untuk menamakan calon ketua menteri? Adakah cukup dengan prestasi sebagai adun lantikan tanpa pernah bertanding dan menang kerusi untuk meyakinkan rakyat Sabah bahwa Dr. Ali Akbar layak menjadi ketua menteri? Dan kalau benar PAS mahu menjadi big brother dalam Perikatan Nasional, apakah implikasi kepada hubungan mereka dengan rakan lain seperti Bersatu, STAR, dan malah GRS yang kini lebih menekankan Sabah for Sabahans? Lebih panas lagi, kita kena tanya, apakah PAS sanggup berdepan dengan risiko retak dalam Perikatan Nasional sendiri? Sebab kalau satu parti dah pun berani melangkah ke depan, menamakan calon ketua menteri, ia mungkin akan dilihat sebagai satu bentuk tekanan kepada rakan gabungan lain. Tidak mustahil ia akan menimbulkan perpecahan sebelum PRN bermula.
Sekarang ini, mari kita masuk pula ke slot persoalan kontroversi. Soalan saya kepada Anda semua, adakah wajar PAS yang tidak mempunyai kerusi pilihan raya di Sabah tiba-tiba menamakan calon ketua menteri? Lebih tajam lagi, adakah langkah ini sebenarnya satu strategi politik untuk menunjukkan bahwa PAS sedang mencuba menguasai bukan saja Semenanjung, tetapi juga di Borneo? Atau adakah ini sekadar permainan politik untuk test water? Hanya mahu tengok ataupun mahu melihat sejauh manakah sokongan rakyat Sabah kepada idea calon dari PAS? Kalau kita analisis lebih jauh, tindakan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ia boleh menjadi percaturan berani yang membuka peluang baru kepada PAS di Sabah. Khususnya jika mereka berjaya tarik pengundi yang sudah bosan dengan parti-parti tempatan. Yang kedua, ia boleh menjadi senjata makan tuan. Rakyat Sabah mungkin anggap ini sebagai satu langkah angkuh dan lebih cenderung menolak PAS mentah-mentah karena isu sensitiviti tempatan. Dan kalau itu berlaku, bukan saja PAS yang rugi, malah Perikatan Nasional secara keseluruhannya mungkin akan goyah. Jadi sekarang, kita serahkan kepada Anda semua untuk berpikir. Apakah Anda rasa PAS betul-betul serius mahu menjadi pengemudi Perikatan Nasional di Sabah? Ataupun ini hanyalah gimmick politik menjelang PRN? Dan lebih penting lagi, kalau Dr. Ali Akbar benar-benar dinamakan sebagai calon ketua menteri, adakah Anda rasa rakyat Sabah akan menyokong ataupun menolak cadangan ini habis-habisan? Nah, apa kata Anda? Inilah kawan-kawan yang saya katakan politik Sabah memang penuh drama dan syarat dengan kejutan. PAS nampak yakin, tetapi adakah keyakinan itu cukup untuk tembus benteng Sabah yang sentiasa mempertahankan autonominya? Itu persoalan yang kita semua perlu renungkan. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda setuju dengan cadangan PAS ataupun Anda rasa ini akan menjadi punca PAS kehilangan terus pengaruhnya di Sabah? Nah, oleh itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, dan share video ini supaya lebih ramai orang, lebih ramai kawan-kawan di luar sana yang dapat mengikut pendedahan panas ini. Jumpa lagi dalam konten yang seterusnya di mana kita akan kupas lagi isu politik penuh kontroversi. Stay tune, Karens PMY membongkar reality politik tanpa tapis. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Sekian saja semua. Terima kasih.